Okay, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Omar Hakim. Saya nak tunjukkan cara gunakan Hyruck. Aktiviti kerja Hyruck yang saya akan buat adalah pengendalian mesin tube well atau mesin gerudi telaga. Beza tube well dengan well biasa. Well ni maksudnya perigi. Perigi moden ni, tube well ni diameter dia lebih kecil dan lebih dalam lah. Boleh mencecah lebih daripada 90 kaki. Manakala perigi biasa ni ataupun perigi tradisional, dalam dia lebih kurang 30 hingga 40 kaki je. Jadi sumber air semula jadi yang lebih dalam daripada permukaan tanah adalah lebih jernih, lebih bersih dan tidak berbau. Jadi syarikat R&A Tube Well Services ni, dia tak beroperasi dalam satu tempat lah, sebab dia pergi buat kerja di tapak pelanggan. Antara industri yang gunakan servis tube well ni adalah perkilangan, penternakan, pertanian, pembangunan, perumahan persendirian, projek pembangunan kampung orang asli dan sebagainya. Ni adalah gambaran dia sebelum dan selepas. Lepas tu aktiviti keseluruhan utama syarikat ni adalah dibahagikan kepada 4 fasa. Untuk buat tube well ni, fasa yang pertama menyelenggara mesin dan penyediaan bahan serta alatan. Fasa yang kedua pemeriksaan tapak kerja. Fasa yang ketiga pemasangan mesin dan pengendalian mesin. Kerja gerudi dah siap, baru beralih kepada fasa 4 iaitu pemasangan pipe PVC dan pemasangan pam air. Ini adalah langkah kerja dalam proses kerja menggerudi. Mula-mula kita akan memasang dan melaraskan mesin dekat lokasi yang ditetapkan. Seterusnya memasang mata gerudi pada batang sub yang pertama. Dah pasang batang sub tu dan mata gerudi, kita akan hidupkan mesin gerudi lah. Barulah menjalankan mesin gerudi. Kerja menggerudi akan dilakukan dengan menurunkan enjin mesin gerudi tersebut ke bawah dengan menggunakan chain lock. Dah sampai bawah, kemudian kita akan membuka batang sub tersebut dan menaikkan semula enjin untuk menyambungkan batang sub yang seterusnya. Lepas tu kerja menggerudi akan dijalankan semula. Proses ini akan berulang daripada langkah 3 hingga 7 sehingga dapat kedalaman yang disasarkan. Bila dah dapat sasaran kedalaman tersebut, kita akan mengangkat dan membuka sub tu daripada lubang untuk memasukkan pipe PVC yang telah diubah suai. Seterusnya pemasangan pam air akan dilakukan untuk tujuan menyedut keluar air bawah tanah untuk membolehkan pelanggan menikmati penggunaan air semula jadi tersebut. Dan yang terakhir, mereka akan mengemas barang selepas siap bekerja. Untuk kenal pasti hazard ni ada banyak kaedah, tapi kaedah yang saya akan pilih ada 3. Kaedah yang pertama adalah semakan rekod dan dokumen. Kaedah yang kedua adalah pemeriksaan dan pemerhatian di tempat kerja, termasuk pemantauan sekeliling, mengesan tahap bunyi di sekeliling tempat kerja, pencahayaan, bentuk bekerja, cara bekerja dan lain-lain. Bila dah buat semakan dokumen dengan pemerhatian, barulah kita boleh dapatkan persoalan yang relevan untuk kita tanyakan. Dan yang ketiga adalah dengan kaedah temu bual dengan pekerja bersertakan borang soal selidik. Ini adalah keadaan proses kerja menggerudi. Kalau kita tengok dalam aktiviti kerja proses menggerudi ni, ada banyak hazard yang kita boleh kenal pasti. Tapi saya akan bincangkan 6 saja, iaitu 3 hazard jenis kesihatan dan 3 jenis hazard keselamatan. Kalau cerita lebih daripada 6 hazard tu kan lebih 1 jam nanti video ni. Hazard yang pertama adalah suhu kawasan kerja yang tinggi, yang boleh mengakibatkan sepanjang melakukan kerja di bawah matahari terik yang bersuhu tinggi boleh menimbulkan tekanan haba kepada pekerja. Hazard yang kedua, tiada penghadang pada pool starter yang berputar. Tangan pekerja terdedah pada putaran tersebut seperti tersangkut yang mengakibatkan luka. Pemegang tali pool starter juga boleh melantul balik pada anggota pekerja seperti muka dan dada. Hazard yang ketiga, enjin mengeluarkan bunyi yang bising. Bunyi melebihi 90 dBA dan paras bunyi melebihi had pendedahan dibenarkan boleh mengakibatkan simptom tinnitus. Simptom tinnitus ni antara jenis masalah pendengaran yang dihadapi lah kalau kita terlalu lama terdedah dengan bunyi bising. Seterusnya
Pekerja kurang kesedaran keselamatan. Alatan tangan yang diletakkan pada merata tempat dan tidak memakai kasut semasa bekerja boleh mencederakan kaki. Tapi untuk masalah ni, kita dah ada kawalan sedia ada, iaitu sediakan kasut keselamatan PVC untuk elakkan daripada kaki pekerja cedera. Diorang lebih prefer kerja kaki ayam, menunjukkan diorang kurang kesedaran dalam kepentingan keselamatan dan kesihatan. Hazard yang seterusnya, permukaan laluan yang licin. Pekerja terjatuh semasa menjalankan di kawasan kerja. Punca laluan jadi licin ni sebab mesin tu ada menggunakan air untuk gerudi. So air yang disedut untuk ke mata gerudi tu dia akan merecik dekat hose, bahagian hose dengan bahagian spindle tu. Hazard yang terakhir adalah beban berat. Mengangkat beban berat dan penggunaan teknik mengangkat yang salah boleh mengakibatkan penyakit MSDS seperti slip disc. Sebentar tadi saya dah terangkan tentang hazard identification ataupun pengenalpastian hazard. Kita akan beralih kepada risk analysis ataupun analisis risiko. Untuk analisis risiko ni kita akan berpandukan dengan 4 jadual. Jadual yang pertama, kadar kemungkinan. Lepas tu kadar keterukan. Bila kita dah dapat kadar keterukan dan kemungkinan tersebut, kita akan darabkannya berdasarkan jadual C, dan warna di jadual tersebut akan ditasir pada jadual D, iaitu jadual tindakan terhadap tahap risiko lah. Jadi hasil daripada analisis risiko di tempat kerja berpandukan hazard yang saya dapat adalah 1 rendah, 1 tinggi dan 4 sederhana. Yang tinggi jatuh kepada hazard tiada penghadang pada pustata yang berputar, di mana saya letak likelihood 5 dan severity 3. Likelihood ni kemungkinan atau kekerapan benda tu berlaku lah. Saya letak 5 sebab masa hidupkan enjin kan benda tu berputar kan. Pernah tersangkut tak? Pernah? Banyak kali. Maknanya sangat kerap lah? Ya. Kira setiap kali buat memang kena lah? Okey. Kena lah, macam kadang kena dada, kena tangan. Boleh kan? Dia punya handle lah. Handle dia. Dan saya letak 3 untuk keterukan sebab ia tidak boleh menyebabkan maut, tapi boleh hilang upaya kekal lah. Manalah tahu pemegang spindle tu melantur balik dekat mata, boleh buta. Dia adalah cacat kekal lah, buta tu. Dah buat analisis untuk tahap risiko semua hazard tu, kita akan beralih kepada pengkawalan risiko. Kawalan risiko ni kita akan buat berdasarkan hierarki kawalan lah. Hierarki ni bermula daripada paling berkesan hingga kurang berkesan. Yang pertama sekali, penghapusan. Seterusnya penggantian, pengasingan, kawalan kejuruteraan, kawalan pentadbiran dan peralatan perlindungan diri ataupun PPE. Kawalan risiko yang disarankan adalah untuk hazard yang pertama, suhu kawasan kerja yang tinggi. Akan dikawal dengan menyediakan topi kepada pekerja untuk mengelakkan pancaran matahari terus ke muka dan pandangan. Menyediakan air mineral yang mencukupi dapat mengelakkan pekerja daripada dehidrasi yang membawa kepada pening kepala atau pitam. Lepas tu menyediakan kemah untuk berteduh. Kajian menyimpulkan bahawa produktiviti akan meningkat dan pekerja akan mendapat manfaat daripada perubahan kepada bekalan ergonomi untuk memastikan pekerja tidak menanggung kecederaan dan mampu bekerja pada tahap produktiviti penuh sejak penambahan baikan tersebut. Hazard yang seterusnya, tiada penghadang pada pustata yang berputar. Kawalan yang dicadangkan adalah memasang penghadang pada bahagian pustata dapat mencegah anggota pekerja daripada terdedah dengan putaran starter yang mengakibatkan kecederaan yang kerap berlaku. Berikut adalah bentuk kawalan kejuruteraan. Enjin mengeluarkan bunyi yang bising. Menyediakan alat penutup telinga seperti earmuff atau earplug. Berikut adalah kawalan peralatan perlindungan diri. Hazard yang keempat, pekerja kurang kesedaran keselamatan. Dikawal dengan memberi latihan prosedur keselamatan menerusi program keselamatan dan kesihatan. Antara latihan yang akan diberi adalah kesedaran akan kepentingan pemakaian keselamatan seperti kasut boot PVC. Kasut pacukang tu. Permukaan laluan yang licin. Dikawal dengan menukar hos air yang lebih bersesuaian.
memasang penghadang di bahagian punca percikan air dari mesin, terutama sekali pada bahagian hos air dan spindle supaya dapat mengurangkan percikan air di merata tempat. Berikut adalah langkah kawalan penggantian dan kawalan kejuruteraan. Dan untuk kawalan hazard yang terakhir iaitu beban berat adalah dengan latihan kerja selamat akan dikenalkan seperti prosedur mengangkat yang betul, penyediaan troli membawa besi dan penggunaan back support vest. Berikut adalah borang high-rak yang penuh yang telah diisi, lengkap dengan pengenalpastian hazard, analisis risiko dan kawalan risiko. Sekian, terima kasih.